Kalau kita ada function, kemudian kadang-kadang soalan dia minta juga untuk lukis inverse dia dalam paksi yang sama. Okey. Ini kamu boleh rujuk kepada muka surat 82. Muka surat 82. Cara kita nak lukis graf. Okey. Sebenarnya kalau kita dah ada satu graf, kemudian kita nak lukis inverse function dia. Cara dia adalah kita akan lukis, maknanya kalau kita ada graf, ini contoh ini, katakan kita dah ada graf ini satu, kita nak cari inverse dia. Jadi cara nak cari inverse, kita lukis graf y sama dengan x. Maksud dia, kita akan buat satu cermin y sama dengan x. Okay, y sama dengan x ni maksud dia kalau kita nak lukis, kita boleh pilih nilai dia 0, 0, 1. Satu lagi kita boleh ambil, kalau saya ambil 3, 3, 3. Okay, 3, 3. Jadi kita akan dapat ni lah, 0, 0, kemudian 3, 3. Ini maksud dia y sama dengan x. Garis ni kita akan lukis kalau katakan kita dah ada graf yang asal. Ini contoh katakan graf yang asal tu satu titik lah contoh. Maka kalau kita nak cari inverse, mudah je. Kita pantulkan, kita anggap ini sebagai cermin. Maka yang ni, pantulan dia adalah yang ni. So yang biru ni kita boleh panggil dia sebagai inverse. Kalau katakan yang merah ni, fungsi yang asal. Maka pantulan dia adalah inverse. Pantulan dia. Okay. Maksudnya kita akan ukur 90 darjah. 90 darjah, maka pantulan dia adalah di sini. 90 darjah. Okay. Maka itulah graf inverse kita. Sama juga kalau kita ada, contoh kalau kita ada graf kat sini, asal. Nak cari graf inverse dia, pantulkan dia. Okay. Itu cara kalau kita nak lukis graf berdasarkan function asal yang ada. Contoh contoh. Katakan saya ada satu graf. Katakan saya ada graf macam ni lah, contoh. Contoh. Kemudian ini adalah graf fx yang kita lukis daripada function yang asal. Tiba-tiba soalan minta lukiskan graf untuk inverse. Jadi tak payah kita ambil function inverse tu. Kita pantulkan je. Pantulkan pada garis y sama dengan x. Jadi kalau asalnya y sama dengan 1, maka pantulan dia adalah x sama dengan 1. Jadi kita lukis sini satu sini. Ni dia punya lakaran dia macam ni. So inilah kita punya graf. Dia macam ni lah image dia. Itu cara kita nak lukis inverse function, graf dia. Maknanya kita jangan lukis daripada function tu dua-dua sekali. Daripada fx 1, kemudian daripada inverse 1. Sebenarnya tak payah, kita hanya lukis yang ni je. Kemudian untuk dapatkan graf inverse, pantulkan dia. Itu cara kita nak lukis. Kita tengok muka surat 82. Tengok contoh. Okey, macam ni macam ni lah. Contoh katakan kita dah ada graf kita yang asal yang ni. Graf kita yang asal. Jadi kalau soalan kata dia nak graf untuk inverse, tak payah kita ambil function ni apa. Kita boleh rujuk kepada yang kita dah lukis ni. So kita buat garis y sama dengan x, kita pantulkan satu persatu lah. Okey, katakan saya nak pantulkan ni. Ni image dia adalah yang ni. Itu pantulan dia. Okey, kemudian yang ini pantulan dia adalah di sini. Maka kita lukislah. Lukis, maka itu adalah inverse dia. Itu cara kita nak lukis inverse function. Contoh. Okey, contoh yang pertama. Contoh yang pertama, determine whether the following function has an inverse. Jadi kalau kita jumpa soalan ni, kita nak check sama ada function kita ni, adakah dia mempunyai inverse. Syarat inverse ni, syarat inverse, syarat dia mesti function, dia mesti one to one. Itu syarat dia. Itu yang kita belajar function tu, one to one, many to one. Okay, one to many. Tapi dalam banyak-banyak tu, kita kena tengok
inverse ni ada syarat, dia mesti one to one. Ini one to one, syarat dia. Jadi kalau kita nak show one to one, dia ada dua cara. One to one ada dua cara, sama ada nak guna algebraic method. Ini rasanya kita dah bincang ni. Kemudian satu lagi, berdasarkan graf. Okay, kalau algebraic maksudnya kita start dengan let fx sub 1 equals to fx sub 2. Akhir sekali pastikan dia mesti dapat x1 hanya sama dengan x2. Okay. Kalau kita dapat yang pertama mungkin x sub 1 equals to plus minus, maka yang ni not one to one function. Ataupun kita dapat x sub 1 equals to x sub 2 tapi ada nombor lain, ini pun kita reject. Okay. Jadi kalau guna algebraic method ni pastikan kita start dengan dua nilai y, akhir sekali hanya x1 sama dengan x2. Okay. Kemudian kalau kita nak berdasarkan graf, berdasarkan graf kita nak check adakah graf itu boleh panggil sebagai one to one function. Okay, contoh Katakan saya ambil contoh. Katakan kita ada graf. Katakan graf saya macam inilah. Contoh. Saya nak check graf kita ni one to one ataupun tidak. So kita kena ingat kita akan gunakan horizontal line test. Maksudnya kita buat satu garis. Tengok. Kalau dia langgar satu saja, maka kita panggil dia sebagai one to one function. Tapi kalau contoh yang ni, ini not one to one sebab dia langgar dua. Okay. So nanti kamu pilih. Kamu nak buat pengiraan algebraic method ataupun guna graf untuk buktikan one to one function. Okay. Okay, faham ni? Okay tak? Faham, sir. Syarat inverse dia mesti one to one. Tak semua function kita boleh dapatkan inverse. Syarat dia mesti one to one. Kadang-kadang soalan yang pertama dia mesti show dulu one to one. So pilihlah nak guna algebraic ataupun graf. Okey, kalau yang pertama kita ada graf linear. Ini contoh 3 dalam nota tu contoh 3. Okey, jadi kalau kita nak lukis graf linear macam biasalah yang kita lukis tu, dia linear x kosong y berapa? Fx berapa? Sama dengan 2. Kemudian ganti pula bila fx kosong, maka x equals to negative 2/3. Jadi kita akan lukis lah. 0, 2, 1. Kemudian negative 2/3. Yang ni lah. So dapat garis. Jadi kalau katakan kita nak tunjuk, kita dah berjaya lukis, jadi tak payahlah kita nak buat algebraic method. Kita bina je horizontal line test. Di mana-mana. Kalau langgar satu, maka betul lah graf kita ni lah one to one function. Okay. Okey, syarat dia mesti langgar satu je. So one to one function. Kalau kita nak buat okey, ni cara algebraic approach. Ni maksudnya kalau nak buat pengiraan, kita boleh start dengan let y ada 2, fx sub 1 equals to fx sub 2. Maksudnya daripada function ni sebelah kiri ganti dengan x1. So proses kita berjaya tunjukkan rupanya x1 sama dengan x2. Maka betul lah fx is one to one function. Bila one to one function baru kita bagi tahu inverse ni wujud lah, exist. Okay, dan seterusnya. Okey, kemudian soalan seterusnya. Okay, hence find inverse. Maksudnya kalau kita berjaya tunjukkan one to one, kita akan cari inverse. Jadi ingat, cara nak cari inverse, kita mesti guna kaedah ni. Kaedah ni. Jangan guna kaedah di sekolah. Kalau di sekolah, let y equals to 3x plus 2. Kemudian jadikan x sebagai tajuk. Proses, ini jawapan inverse. So yang ni kita tak nak Dia tak nak guna cara ni. Sebab kita dah belajar composite function, mesti guna kaedah ni untuk cari inverse. So jangan guna kaedah ni. Okay. Maknanya mesti guna composite function. Kita akan ambil f dalam dia f inverse. Maknanya kita mesti start dari sini. Maknanya function ni ada ni, x ni ganti dengan inverse. Ganti dengan inverse, jadikan inverse tu sebagai tajuk. Maka itulah jawapan dia.
Okey. Kemudian, kalau kita nak lukis graf, okay, kita lukis graf. Kita pilih mana yang kita rasa mudah kita nak lukis. Adakah kita boleh mudah lukis daripada fungsi yang asal ataupun daripada inverse? Pilih satu je. Katakan saya nampak sini lebih mudah yang pertama lah daripada sini. So dapatlah graf. Okay. Bila soalan kata dia nak graf inverse, maka tak payah kita lukis daripada sini. So ingat kita lukis daripada pilih salah satunya. Kalau kamu pilih ini yang pertama, maka yang ni tak payah. Tak payah kita lukis merujuk kepada ni. Okay. Kalau saya pilih yang pertama, kemudian kita buat je garis Y sama dengan X. Ini sepatutnya dia lalu sini. Dia lalu sini. Y equals to X. Kemudian kita pindahkan satu persatu. Kalau kita tengok graf kita yang asal, dia pintas pada Y sama dengan 2. Maka tukar. X tu yang sama dengan 2. Okey. Kemudian, kalau katakan di sini, ini dia punya nilai tadi yang ketiga tadi, negatif 2/3 di sini. Maka Y itu yang sama negatif 2/3. Okay. Lepas tu kamu sambunglah. Kita dah ada 2 titik ni. Sebenarnya skala tak betul ni. So sambung, maka dapatlah kita punya graf inverse. Maksud dia, graf inverse ni kita bukan lukis daripada function ni. Kita lukis daripada pantulan. Okay. Jadi jangan lukis berdasarkan dua-dua function. Pilih mana kamu rasa mudah. Okay. Domain untuk inverse, dia sama dengan range yang asal. Sepatutnya saya tulis macam ni. Domain of inverse, dia sama dengan range of F. Kemudian satu lagi, kalau kita nak cari range of inverse, dia sama dengan domain of F. Dia terbalik. Okay. Maknanya kalau katakan kita dah berjaya dapatkan, okay, daripada sini domain untuk F adalah negatif infinity sampai infinity. Maksud dia ni lah. Domain dia negatif infinity sampai infinity. Range dia pun sama. Negatif infinity sampai. Maknanya kita refer pada graf ni. Okay. Jadi kalau kita dapatkan domain of inverse, tak payah tengok graf ni. Terbalik kan? Kita baca terbalik. Maksudnya kita ambil range of F. Okay. So kalau kat sini terus jawapan dia negatif infinity sampai infinity. Kalau yang ni range of F inverse, dia sama dengan domain of F. Dia baca terbalik. Okay. Jadi kita ada dua cara. Sama ada kita nak gunakan faktoran ni ataupun boleh refer pada graf inverse. Okey, kita tengok contoh lain. Contoh lain. Okay, katakan kita ada quadratic. Kita lukis. Bila kita guna horizontal line test, dia langgar 2. Okay. Maka not one-to-one function. Not one-to-one function, kesimpulan dia tak ada inverse, that's not exist. Jadi tak payah cari inverse. Okay. Kalau katakan nak buat pengiraan, ini tak tunjuk pengiraan. Kalau kita buat pengiraan, pastikan nanti kita akan dapat 2 nilai X. Satu nilai Y nanti bila kita buat pengiraan, dia mesti ada 2 nilai X. Okay. So pilihlah. Okay, kita tengok contoh yang ni pula. Ni kita dah belajar cara lukis. So ingat balik cara lukis. Paling mudah ambil X sama dengan 0. Kita tengok nilai H dia. Square root of negative 2. Okay. Maka ini undefined. Maksud dia bila kita lukis graf, dia tak akan langgar pada paksi Y. Kemudian tukar pula. Bila Hx 0, maka square root of X minus 2 equals to 0. Maka X sama dengan 2. Ingat yang kita dah belajar cara nak lukis. Mesti ada 2 nilai. Okey, yang pertama tak ada pintasan. Yang kedua pada 2. Sini. Okey, jadi kalau square root, ingat graf kita kalau square root, dia mesti bentuk C. Tapi kena ambil separuh. Okay, so kita ambil lah. Itulah kita punya graf. Okay. Jadi kalau kita buat horizontal line test, dia langgar 1, maka one to one lah. Okay. So macam tu.
Okay, ini cara graf. Okay, so one to one function. Okay, kalau katakan nak guna algebraic approach, maksudnya kita bermula dengan dua nilai y. So ganti sebelah kiri x sub 1, sebelah kanan x sub 2, kuasa 2 kiri kanan. Dan kita berjaya tunjukkan hanya satu nilai. Jadi nanti dalam exam pilih nak guna graf ke nak guna algebraic method. Okay. Bila kita berjaya tunjukkan one to one function, maka H inverse exists. So macam itulah. Kemudian cara dapatkan inverse. So ingat kita mesti bermula daripada H dalam dia inverse. Maksudnya kita ambil je function ni, X ni ganti dengan inverse. Itu je dia punya kaedah. Proses jadikan inverse sebagai tajuk. Yes. Okey, tadi dah kita berjaya lukis. Katakan kita nak lukis graf inverse pula. Graf inverse, jadi cara dia mudah je. Kita ambil je y sama dengan x. Kemudian yang ini nilai x tu sama dengan 2. Maka pantulan dia terbalik. Y yang sama dengan 2. Okay. Kemudian kalau kita nak ambil yang ni ambil pastikan jarak dia sama. Mungkin di sini lah kot. Maka kita akan dapat graf. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Ini adalah graf inverse. Okay, macam tu. Okay. Jadi pilihlah kamu nak ambil lukis daripada sini ataupun lukis daripada inverse. Pilih satu saja. Mana yang kamu rasa mudah? Okay. Kalau mudah rasa yang ni, buat yang ni, biru. Maka graf yang satu lagi tak payah lukis daripada sini. Kita pantulkan je. Syarat mesti 90 darjah. Okey tak setakat ni? Okey, sir. Okey, sir. Kalau kita refer daripada graf, ni katakan saya refer pada graf ni kan. Kalau kita nak dapatkan domain H, dia bermula daripada 2 sampailah infinity, 1. Kemudian kalau kita refer pada range, untuk yang ni, graf yang asal ni, dia bermula daripada 0. 0 to infinity. Ingat, range tu adalah nilai y. Okay? 0 to infinity. Kemudian kalau katakan soalan dia nak domain of inverse. Jadi tak payah tengok graf. Kita boleh ambil daripada sini. Range of H. Dia terbalik. Okay, kalau kita dapatkan range of inverse, tak payah tengok pada graf. Kita boleh ambil domain. Maknanya penentuan dia, kita terbalikkan dia. Contoh yang kelima, muka surat 84. Okey, soalan yang pertama, kita nak show that fx is 1 to 1. Soalan yang pertama. Jadi kamu pilihlah kalau kamu rasa mudah nak buat graf, buat graf. Lepas itu kita ambil je horizontal line test. Jadi soalan yang pertama, show that fx is 1 to 1. Satu lagi, find inverse. Kemudian state the domain and range of inverse. Kemudian hari sekali scale the graph. Itu soalan yang biasalah. Okey, katakan saya nak buat daripada, saya guna kaedah algebraic method. So kalau nak guna algebraic method, start daripada 2 nilai y. Ambil ni, gantikan kiri dan kanan x sub 1, satu lagi x sub 2. Proses, yes. Kita berjaya. Yang penting dapat ni, plus minus tak boleh. Ataupun x sub 2 plus 6. Dapat bersama dengan nombor lain, tak boleh. Dia mesti x sub 1 equals to x sub 2. Terus kita buat kesimpulan 1 to 1. Okay, bila 1 to 1, maka kena carilah inverse. Cari inverse mesti guna kaedah ni. Jangan guna kaedah di sekolah. Dia keadaannya mudah je, kamu ambil je function ni, setiap kali jumpa x ganti dengan inverse. Itu je. Okey, kemudian kalau kita jumpa yang macam ni, kita nak turunkan kuasa ni. Tak ada cara lain, mesti guna log kiri kanan. Kita mesti ambil log kiri kanan. Ni kalau nak turunkan, dia mesti ambil log kiri kanan ni, tambah ni. Log kiri, kemudian log kanan. Kena tambah kat bawah. Okey.
Ni sebenarnya log. Kemudian daripada log tu baru kita tu boleh turunkan. Ni turunkan ke bawah. Ni sebenarnya ada step begini. Sepatutnya, ni saya teruskan ni. Saya akan ambil F inverse. Ni selepas saya dah tambah log. Log kiri kanan. So log 2 sama dengan log X tolak 3. Okay. Kalau nak mudah, kita ambil log 2 to base 2. Kalau nak mudah, kita ambil log 2 to base 2 sebab nanti kita nak kira senang nanti. Ni dah je satu. Maka F inverse minus 1 equals to log to base 2. Okay. So macam tu lah. Kalau kita tengok soalan ni base 3, maka gunakan log 3 to base 3. Okay. Ambil base 3. Kalau katakan soalan ni dia tukar, katakan soalan ni dia guna fx equals to exponent, maka bila kita nak guna log kiri kanan, ambil ln lagi mudah. Ambil ln kiri, ln kanan. Selesaikan, maka dapatlah inverse. Okay. So macam tu lah. Nanti kamu tengok balik. Okay, cara nak lukis. Ini okay, cara kita nak lukis. Okay, jadi kalau kita nak lukis yang pertama. Ni kalau kita nak lukis yang pertama, fx equals to 2 to the power of, ni saya salin balik soalan ni, tambah 3. Bagaimana cara kita nak lukis? So ingatlah cara yang saya ajar tu, kalau indeks. Okay, jadi yang pertama, kalau indeks, kita mesti bermula dengan x equal to 0. Maka f0 equals to 2 to the power of 0 minus 1. So nanti 1 plus 3. Maka kita akan dapat pintasan dia adalah 3,5. 3 tambah 1/2. 3.5. 3,5. Ini nanti kamu cek. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kita tengok dia berada sekuan mana kita nak start. So ambil lah. X adalah positif. Kita baca ni. Yang ni kita baca X adalah positif. Letak ni positif. Kemudian yang kedua, baca sebelum indeks. Positif juga. Maka nanti kita mesti bermula daripada sukuan yang pertama. So ni saya lukis, sini 1. Ini lebih kurang 3,5 lah ni. Ni 3,5. 3.5. Dan mesti gunakan sukuan yang pertama. Ambil ni, so lukis. Dia mesti ada satu garis sempadan. Macam mana kita nak tahu sempadan ni? Maka kita nampak indeks ni, anggap dia kosong. Bila kita anggap dia kosong, maka sempadan kita adalah 3. Itu yang saya buat garis ni. Tapi jangan buat garis lurus, sebab dia bukan graf. Dia cuma sempadan je. Okay, sempadan. Maka bila kita lukis graf, jangan buat menghampiri 0. Salah. Mesti menghampiri 3. Kenapa 3? Cara paling mudah, nampak je eksponen ni indeks ni, anggap dia kosong. Maka Y itu 3. Okay. Yang detailnya nanti kenapa jadi macam tu, kita akan belajar nanti dalam bab limit. Okay. Kenapa dia jadi macam tu. Sekarang ni kita terima je. Okey, kemudian kita nak lukis graf inverse. Nak lukis graf inverse, tak payahlah kita lukis daripada function tadi. Ambil je ni, kita ambil Y sama dengan X. Kita buat ni je, Y sama dengan X, mana pantulkan. Yang pertama yang paling mudah nak pantul yang ni. Y sama dengan 3.5, maka pantulan dia X tu yang sama 3.5. 3.5 sini. Okay, Y tu 3.5, salah ni. Okay, maknanya kita gantikan. Ini nilai ni bukan 4 ni. Ni adalah sini. Kamu ambil 3.5 juga. So saya ganti sini. Kemudian kita ada sempadan. Asalnya kita punya sempadan Y yang sama dengan 3. Maka bila kita pantulkan X tu yang sama dengan 3, sempadan dia. Kemudian lukis. Maka inilah graf inverse.
Jadi ingat kita bukan lukis berdasarkan function untuk dua-dua tu. Pilih satu je. Kemudian nanti soalan mesti tanya domain. Kita baca dulu domain untuk F. Domain untuk F, kalau kita ikut graf ni, domain dia daripada negatif infinity sampailah tak tahu. Ni domain dia. Tapi kalau range daripada sempadan, bukan daripada 3.5, daripada sempadan. Open interval 3 to infinity. Sebab daripada 3 dan ke atas dia punya graf. Kemudian soalan dia mesti tanya domain of inverse. Tak payah sibuk-sibuk, kita samakan dengan range of F. Ni yang dapat ni. 3 sampai infinity. Kalau kita nak check betul lah. Domain untuk inverse ni 3 tapi tak termasuk. So open interval to infinity. Betul? Kemudian range of inverse. Kita bacalah domain of F. Ni. Katakan kita ya ke tidak ni. So kita check. Range untuk inverse. So negatif infinity sampai infinity. So betul lah. Okey, boleh tak setakat ni? Boleh tak? Ada nak tanya? Sir, kalau kita tak buat garis sepadan tu salah Kalau kita tak ada buat garis sempadan, nanti kita punya ni, kita tak tahu nanti. Nanti kita anggap mungkin dia akan menghampiri zero. Y equal to zero. Itu yang kena ada garis sempadan tu. Sebab tak semesti soalan tu nanti kita akan buat sentiasa menghampiri zero. Dia mungkin berubah. Jadi garis ni mesti ada. Lagi satu kita perlu ada ni sebab nanti bila kita nak tentukan dia punya range, kena ada sempadan. Kalau tak ada ni macam mana kita ni? Mungkin kita akan anggap mungkin dia akan start pada zero. Masalah tu. Mesti lukis ni. Mesti lukis. Sebab nanti kita akan gunakan dalam yang pertama masa nak lukis graf. Kemudian yang kedua masa kita nak tentukan dia punya range. Jadi perlu ada sempadan. Perlu ada.